آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Akil atas bacaan doa tadi. Okey, kita sambung. Ni tajuk apa? Tamadun Islam sejarah perundangan Islam. Sejarah. Siapa tak ingat tajuk dia pada atas? Kita punya ni bawah ni. Dia punya saat ni kita naik atas. Bila tak sebut ni saya tak puas hati pula. Tu dia. Tamadun Islam, okey. Tamadun Islam kita ada dua tajuk lah. Ni tajuk yang terakhir lah minggu ni. Kalau sempat hari ni kita cuba habiskan lah. Kita cuba habiskan. Jadi minggu depan cuti dah. Minggu depan cuti kan? Minggu depan cuti. Lepas tu seminggu lepas tu Ustaz rasa kamu ada exam tau. Ustaz tak hantar lagi jadual tu. Saya Ustaz hantar lah. Jadual dalam grup kita. Jadual exam kamu. Jadual exam peringkat sekolah je lah ni. Sebab percubaan perlih punya awal bulan 11 kan. Ustaz hantar dah jadual hari tu. Kamu kena alert lah benda-benda yang Ustaz hantar tu. Ustaz hantar lah benda-benda yang penting-penting tu kamu kena ni lah. Kalau kamu kena isi soal selidik ke apa, kalau boleh Ustaz nak semua jawab lah. Jangan tinggal seorang pun. Okey. Jadi tamadun Islam ni, kita ni kata tajuk terakhir lah untuk kamu punya ni. Kata 5 ni. Lepas ni bila habis exam tu nanti, kita akan nanti exam nanti Ustaz akan maklum balik lah. Kamu nak kena ni soalan bentuk macam mana apa semua. Ustaz ingat simple je kot Ustaz. Sekolah nak buat pakai Google Form. Pakai Google Form, cuma dia ada masa dia. Jadi kamu nak kena jawab lah nantilah sama ada kita buat masa Google Meet ke ataupun kamu buat sendiri ke, nanti Ustaz maklum kemudian lah. Kan dia bergantung pada subjek tu, subjek Ustaz PSI lah. Kalau subjek lain nanti kamu tunggu cikgu-cikgu kamu beritahu lah macam mana. Sama ada dia nak suruh jawab exam Google Meet tu dalam apa? Google Form guna Google Meet. Kan maksudnya kamu masuk dalam Google Meet lepas tu pakai jawab dalam Google Form ataupun jawab Google Form sendiri-sendiri. Tapi dia ada masa dia lah, sekolah buat jadual siap dah. Okey. Jadi untuk saja PSI Ustaz akan bagi maklum kamu sendirilah. Okey. Mimi. Okey, bab 2. Duduk atas meja. Okey, bab 2 zaman Bani Uthmaniyah. Okey, ni sambungan kepada Bani Abbasiyah lah. Kan kerajaan yang berbeza lah. Yang ni yang menyambung pula lah. Selepas jatuhnya kerajaan Bani Abbasiyah, zaman Bani Uthmaniyah pula. Okey, yang akan ambil alih. Okey, antara yang fokus kita hari ni adalah latar belakang tamadun Bani Uthmaniyah secara ringkas. Kemudian kita akan tengok kegemilangan aspek pentadbiran, ketenteraan dan ekonomi beserta tokoh yang masyhur. Okey, yang ketiga faktor-faktor yang menyumbang kepada kegemilangan tamadun. Okey, yang keempat faktor-faktor yang menyumbang kepada kemerosotan tamadun. Okey. Itu 4 benda yang utamalah yang kita fokus pada pagi ni. Okey. Latar belakang dia. Latar belakang. Apa Ustaz? Apa dia tak baca gitu kan? Wani baca minggu lepas dah tak? Wani dah Wani? Ya. Baca Wani. Latar belakang tamadun Bani Uthmaniyah. Kerajaan Bani Uthmaniyah diakui oleh sarjan barat. Wani tak dengar. Semua fokus tau. Ustaz tak akan ulang banyak kali lah. Apa yang Wani baca, kalau benda tu jadi isu perlukan penerangan je baru Ustaz terang. Kalau tak perlukan penerangan tu Ustaz tak ulang dah lah. Sebab dia benda faktor je ni, tak ada apa pun. Okey, terus mula Wani. Kerajaan Bani Uthmaniyah diakui oleh sarjan barat sebagai kerajaan Sarjana Islam yang terhebat pada zamannya. Sarjana Kekuatan barat. dan keluasannya dianggarkan melebihi kekuatan semua kerajaan Eropah yang ada.
Oh, dia lag. Dia internet kamu slow kan? Sarjana Barat sebagai kerajaan Islam yang terhebat pada zamannya. Okay. Kekuatan dan kuasanya dianggarkan melebihi kekuatan semua kerajaan Eropah yang ada pada waktu tersebut. Hal ini demikian kerana keluasan kerajaan Bani Utsmaniyah merangkumi negara-negara yang terletak dalam 3 benua, iaitu benua Asia, Eropah dan Afrika. Kerajaan Bani Utsmaniyah bermula pada tahun 699 Hijrah bersamaan 1300 Masihi dan berakhir pada tahun 1342 Hijrah bersamaan 1924 Masihi, iaitu selama lebih 6 kurun. Selama 38 orang pemerintah telah memerintah kerajaan Bani Utsmaniyah. Okey, ni kejap ni. Okey, kerajaan Bani Utsmaniyah ni memang besar lah. Kan, besar dan lama. Kamu bayangkan daripada 1300 tahun sampai 1924. Lah ni baru 2021. Maksudnya sampai 1924, lama. Kan? Dan dia juga terbesar sekali lah. Sebab apa? Sebab dia merangkumi 3 benua. Benua Asia, Eropah dan Afrika. Okey. Cuma sampai Malaysia ni tak sampai lah. Kan, Asia tu belah-belah nu lah. Asia belah-belah Asia Tenggara macam kita ni tak sampai lah. Kita tak pernah lah bawah pemerintahan kerajaan Bani Utsmaniyah ni. Okey, terus ni. Wani? Ada Wani dah? Kan terkeluar? Ya Allah, terkeluar. Lain tak ada aku. Alia sama Alia? Khalifah kerajaan Bani Utsmaniyah berasal daripada satu kabilah Turki yang tinggal di Turkistan yang diketuai oleh seorang tokoh yang bernama, sebut macam mana tu Ustaz? Baca yang tu hak Melayu dia tu. Ertugrul. Betul. Ertugrul. Lebih kurang lah Ustaz pun tak tahu kat mana. Mereka berada di bawah pemerintahan Bani Saljuk. Setelah kewafatan Ertugrul pada tahun 687 Hijrah 1288 Masihi, kepimpinan kabilah ini telah diambil alih oleh anaknya yang bernama Utsman. Setelah kejatuhan kerajaan Bani Saljuk akibat peperangan dengan tentera Tatar pada tahun 699 Hijrah 1300 Masihi, Utsman mengisytiharkan kerajaannya menjadi kerajaan yang bebas. Beliau menjadi ketua pertama kerajaan tersebut. Okey, ni daripada Utsman ni lah, Utsmaniyah ni. Okay, daripada Utsman ni jadi Utsmaniyah. Okey, terus. Zaman kegemilangan kerajaan Bani Utsmaniyah bermula pada fasa kedua pemerintahannya, iaitu pada pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 855 Hijrah 1451 Masihi. Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya menawan Konstantiniyah yang merupakan kota yang penting bagi kerajaan Bizantin. Kejayaan ini telah menjadikan kerajaan Bani Utsmaniyah sebagai kerajaan yang digeruni oleh negara-negara barat. Pada zaman pemerintahan Sultan Salim yang pertama, beliau telah berjaya menggabungkan tanah Hijaz ke dalam pemerintahannya yang menjadikan beliau sebagai pelindung umat Islam di seluruh dunia pada zaman tersebut. Pada pertengahan kurun ke-16, sultan-sultan yang memerintah Sumatera dan India telah meminta pertolongan khalifah kerajaan Bani Utsmaniyah untuk melawan tentera Portugis yang datang menyerang mereka. Okey. Yang ni terkenal lah ni, Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Kalau kamu boleh cari sebab dia ada hadis Nabi sebut tentang dia. Kalau kamu rajin, kamu kena Google sikit lah, cari kisah tentang dia. Bahkan ada movie pun. Ada cerita, saya tak ingat negara mana yang buat, bukan negara kita lah, negara belah-belah nu lah. Tak ingat belah Turki ke mana, dia buat kisah tentang dia, Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Macam mana dia boleh menawan Konstantiniyah ni.
Konstantinopel lah, bahasa orang putih dia panggil Konstantinopel. Kan kamu boleh cari cerita ni ataupun kisah tentang dia, dan ada hadis pun Nabi sebut pasal dia ni. Nak kata hebatlah Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Seorang pemerintah yang soleh, seorang pemerintah yang baik, dan dia berjaya menawan ni. Kan. Okey. Kat mana dah? Okey, last satu lagi. Alia. Pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tentera Bani Utsmaniyah berjaya menghalau tentera Portugis dari Laut Merah dan mematahkan penguasaan mereka ke atas kawasan-kawasan Teluk Parsi serta mengamankan laluan perdagangan antara Indonesia dengan India. Setelah melalui zaman kegemilangannya, pemerintahan kerajaan Bani Utsmaniyah telah mengalami zaman kemerosotan dan akhirnya ditamatkan oleh Mustafa Kamal Atatürk pada tahun 1342 Hijrah 1924 Masihi. Ia digantikan dengan kerajaan yang berasaskan bangsa Turki yang menzahirkan kebencian terhadap Islam kerana menganggapnya sebagai penghalang kemajuan. Undang-undang Islam digantikan dengan undang-undang yang diambil dari barat. Okey. Yang ni kita kata kalau kat atas ni kan peringkat pertama tadi yang Alia baca ni, maksudnya sebab apa masa tu pun dah mula dah berperang. Macam kita kan Portugis juga main awal-awal tu. Portugis ni dia lebih bawa slogan untuk menyebarkan Kristian lah. Kan sebab tu dia lawan, dia tak belaga lah dengan Islam. Kan masing-masing nak bawa apa ideologi agama masing-masing. Sebab kita pun orang Islam kita nak kena menyampaikan juga. Tapi beza dia orang Islam ni kita tak pernah memaksa lah. Kan beza dia yang tu. Dan kita tahu Portugis pun yang satu sudut depa pun tak paksa juga tahu mana pun. Kan depa tapi depa sebar juga dakwah depa lah. Tapi yang beza dia orang Islam bila di tepi satu tempat kita buka dan kita tak ambil sumber tu tempat tu. Maksudnya orang Islam ni dia tak halang lah. Kalau ada gereja pun kekal. Maksudnya kita tak ganggu lah orang lain. Cuma kita akan sebarkan lah Islam tu. Kan kalau orang terima dia terima, tak terima pun tak apalah. Kan Islam dia tak pernah paksa. Okey, jadi kejatuhan ni kamu nak ingat kat sini lah. Ini tokoh yang paling ini juga glamour jugalah, Mustafa Kamal Atatürk ni. Dia yang menjatuhkan kerajaan ni. Dan dia memang sekular lah. Dia bawa dia lebih sampai undang-undang pun ditukar kepada undang-undang barat. Ni pun juga apa boleh kamu boleh cari kat Google dekat lah. Mustafa Kamal Atatürk ni. Ni memang memang dahsyat jugalah. Dia punya pemikiran dia tu. Ya. Bukan apa ni dengar kata Mustafa Kamal ni ke yang dia ada masalah waktu nak mati tu? Dengar tu kisah tentang dia jugalah, cuma betul ke tak tahulah, tapi dia memang bukan orang Islam yang baik lah. Dia kalau dia punya i'tiqad dulu kadang-kadang seolah-olah macam boleh terkeluar pada Islam pun lah. Dia memang dihalang habis, orang tak boleh pakai tudung. Sebab tu kalau mu perasan Turki sekarang, cuma dia lebih pada Turki lah, zaman tu dia dah berpecah dah masa tu. Jadi dia pegang Turki tu, kalau kamu baca sejarah Turki berapa tahun kemudian je ni yang boleh pakai tudung ni. Dulu kesan daripada dia. Dia yang mengharamkan pakai tudung, dia yang mengharamkan undang-undang Islam, dia haramkan lebih berkaitan dengan agama ni. Jadi kalau kamu perasan, Ustaz ingat zaman Ustaz sekolah dulu je baru boleh mula. Ahli parlimen Turki boleh pakai tudung, penjawat awam yang pergi kerja boleh pakai tudung, baru je Turki ni jadi okey. Tapi jadi sebelum tu tak okey sebab apa? Sebab kesan ni lah Mustafa Kamal Atatürk ni. Okey, Syakirah lah sambung. Siapa kira? Baca. Ya. Hai. Jom nak baca ni. Kegemilangan tamadun Bani Utsmaniyah. Pentadbiran. Yang pertama, pemerintahan kerajaan Bani Utsmaniyah dikenali sebagai sultan atau khalifah. Yang kedua, Ustaz dengar bising ke kat saya? Tak apa, jalan je, boleh. Yang kedua, pemerintah melantik menteri-menteri, ketua-ketua, tentera-tentera, mufti, qadi dan pegawai-pegawai kerajaan bagi membentuk
bagi membantunya. Bahasa Arab telah menjadi bahasa utama kerajaan Bani Uthmaniyah. Yang keempat, takwim hijrah telah menjadi takwim rasmi negara. Yang kelima, keadilan sosial seperti kebajikan secara menyeluruh dan sama rata bagi rakyatnya yang berbilang bangsa, agama dan warna kulit, sehingga melahirkan keharmonian dan perpaduan. Yang keenam, para ulama telah mendapat tempat yang tinggi dan bertanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan syariat Islam secara sempurna dalam negara. Dan yang ketujuh, pendidikan rakyat dititik beratkan dengan menyediakan pusat-pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan bagi para pelajar seperti tempat penginapan, beasiswa dan perpustakaan. Okey, itu pemerintahan biasalah. Kan pentadbiran dia. Macam biasalah ni, dia ada sultan atau khalifah kan. Macam Ustaz sebut pada minggu lepas pun samalah. Dia konsep dia zaman Abbasiyah, Uthmaniyah, dia lebih kepada keturunan. Dia konsep lebih macam sistem beraja lah. Sebab tu ada sultan atau khalifah tu. Okay, lepas tu dia macam biasalah, dia canggih sikit lah. Dia ada lantik menteri, ketua tentera, mufti, qadi, pegawai-pegawai kerajaan. Okay, bahasa Arab, takwim hijrah. Ni benda-benda biasa lah yang diguna pakai dalam pentadbiran dia. Okay. Yang seterusnya, ketenteraan. Aida. Aida. Ada. Ya, ketenteraan Aida. Yang pertama, tentera kerajaan Bani Uthmaniyah mempunyai semangat jihad yang tinggi dan sentiasa berjuang untuk mempertahankan Islam, terutamanya daripada serangan tentera kerajaan Bani apa tu Ustaz? Kerajaan Bizantin. Bizantin. Dari Eropah. Yang kedua, armada tentera laut bertugas mengiringi kapal-kapal perdagangan orang Islam bagi melawan serangan lanun-lanun yang cuba merampas barang-barang perdagangan. Okey. Pada tahun 790 Hijrah bersamaan 1389 Masihi, tentera kerajaan Bani Uthmaniyah berjaya memenangi perang Kosovo yang menamatkan penguasaan Sriwijaya ke atas Serbia. Serbia lah bahasanya, Serbia. Kerajaan Bani Uthmaniyah mempunyai armada tentera laut yang besar bagi menjamin keselamatan pedagang-pedagang Islam di Laut Mediterranean, Laut Merah dan Teluk Parsi. Kejayaan hebat berlaku pada tahun 857 Hijrah 1453 Masihi apabila tentera berjaya menakluki Konstantiniyah yang merupakan kota penting bagi kerajaan Bizantin, dan ia telah dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Uthmaniyah serta ditukar nama kepada Istanbul. Okey. Itu berkaitan dengan ketenteraan lah. Saya ingat tak ada isu apa lah. Aida baca ni tak payah terang pun, benda faktor je. Okey, Aida terus lagi Aida, ekonomi.
Yang pertama, kedudukan kerajaan Bani Uthmaniyah berada di tempat yang strategik kerana merupakan laluan perdagangan antara benua Eropah dengan benua Asia. Yang kedua, pada kurun ke-15 Masihi, kota Bursa yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyah sebelum dipindah ke Istanbul telah menjadi pusat perdagangan yang terkemuka di dunia yang menghimpunkan barang-barang dagangan dari benua Asia seperti sutra, minyak wangi, kain, kapas, rempah ratus Minyak wangi. minyak wangi, kain, kapas, rempah ratus dan tembikar Cina untuk dijual kepada pedagang dari negara-negara barat. Yang ketiga, aktiviti perdagangan yang rancak telah menyumbang hasil kutipan cukai yang tinggi kepada kerajaan. Yang keempat, tanah-tanah wakaf diuruskan secara sistematik dan tulus sehingga banyak pusat pengajian dan pusat perniagaan yang besar dapat dibangunkan. Selain itu, hospital-hospital turut dibina melalui sistem wakaf ini yang dilengkapi dengan doktor-doktor dan perawat-perawat yang memberikan perkhidmatan percuma kepada golongan miskin. Pada tahun 953 Hijrah, 1546 Masihi, lebih 2,500 buah bangunan wakaf terdapat di Istanbul sahaja. Okey, terima kasih Aida. Yang ni ekonomi lah. Ekonomi pun tak ada isu apa pun, benda biasa je. Kan benda-benda yang biasa lah kerajaan kan. Kan tempat strategi. Dia sama ni ngaji sejarah macam kamu ngaji sejarah juga. Cuma kita belajar ni lebih pada negara Arab lah. Kalau kamu belajar sejarah tu kan dia kait lah negara Arab. Ada juga kan dagang Arab mai ke Malaya kan ataupun Malaysia. Mai Malaya lah zaman tu. Kan lepas tu mai ataupun ke Melaka ke kan. Zaman-zaman lama dulu macam ni jugalah. Sama cuma kita belajar untuk tamadun Islam ni lebih kepada tempat kita kata di 14 sana lah. Ni kalau ni lebih pada belah Turki lah ni. Turki dan kawasan-kawasan sekitarnya sebab besar juga kan pemerintahan ni pun. Okey, Akil sambung Akil. Tokoh yang masyhur pada zaman Bani Uthmaniyah. Hujah Mi'mar Sinan. Nama Sinan ad-Din Yusuf bin Abdul Manan. Gelaran Hujah Mi'mar, tempat kelahiran Anatolia, tahun kelahiran 855 Hijrah, 1489 Masihi. Tarikh wafat 996 Hijrah, 1588 Masihi. Yang kedua, Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi. Nama Sa'id An-Nursi, gelaran Badi' Az-Zaman, tempat kelahiran Nuras. Tahun kelahiran 1294 Hijrah, 1377 Masihi. Tarikh wafat 25 Ramadan 1379 Hijrah, 23 Mac 1960 Masihi. Okey, habis dah kat situ. Ni kalau kamu rajin kamu dah imbas lah ni. Imbas saya ni. Dia memang kalau dua ni Ustaz lagi kenal yang bawah ni lah, Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi ni. Ni pun kalau kamu search memang jumpa jugalah. Tokoh hebat jugalah. Ni sebelah dia kamu tak urai lagi. Yakin?
membina sebuah jambatan buat kali pertama pada tahun 1935 hingga 935 hingga 934 Hijrah. 1529 hingga 1528 Masihi untuk Dibaca kiri ke kanan, Akil? Dekat. 1528 hingga 1529 Masihi untuk Kuban Mustafa Pasha di Bulgaria. Pada tahun 945 Hijrah, 1538 Masihi, beliau telah berjaya membina sebuah jambatan bagi menyeberangi sebatang sungai dalam masa 13 hari dalam satu ekspedisi ketenteraan. Beliau diberi kepercayaan untuk membina masjid-masjid yang menjadi kemegahan kerajaan Bani Osmaniyah. Apabila mencecah umur 50 tahun, beliau telah dilantik sebagai Ketua Jurutera Negara yang merupakan jawatan tertinggi oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 300 buah binaan yang terdiri daripada masjid, sekolah, istana, kawasan perkuburan sultan, hospital, saluran air, gudang perniagaan, rumah rehat dan rumah permandian awam, hamam. Okey, maksudnya tokoh utama ni engineer lah ni. Kan dia tokoh jurutera yang hebat lah, kira banyak binaan yang dia buat pada zaman tu. Okey, terus yang kedua pula Said Nursi ni giat berdakwah kepada pemimpin dan masyarakat supaya mengamalkan kembali Islam secara sempurna, terutamanya menjaga salat, menyertai jihad untuk memerangi tentera Eropah yang cuba menjajah negara-negara yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Bani Osmaniyah sejak tahun 1330 Hijrah, 1912 Masihi dan pernah menjadi tawanan perang tentera Rusia selama 2 tahun. Kelantangan beliau berdakwah dan menegur kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan beliau telah dipenjarakan beberapa kali atas tuduhan palsu, iaitu ingin menggulingkan kerajaan, dan dibebaskan oleh mahkamah beberapa kali setelah didapati tidak bersalah. Menentang dasar sekular kerajaan Turki baharu secara keras dan terbuka setelah kejatuhan kerajaan Bani Osmaniyah pada tahun 1343 Hijrah, 1924 Masihi, sehingga beliau berada dalam buangan salam 25 tahun. Selama 25 tahun, dan pergerakan beliau sentiasa diawasi dengan ketat oleh pihak kerajaan. Mengarang kitab yang dinamakan sebagai Risalatun Nur yang digunakan sebagai metod dakwahnya kepada masyarakat ketika berada dalam buangan, dan telah mendapat sambutan yang meluas dalam masyarakat walaupun disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Okey. Ni maksudnya Said An-Nursi ni tokoh lebih kepada tokoh dakwah lah, ulama lah ini. Kan yang atas tadi lebih kepada tokoh yang ni jurutera, kan. Ni sumbangan yang berbeza-beza lah. Okey. Kedua-dua adalah tokoh yang terkenal. Okey. Ustaz Buras tak ada nak urai apa lah yang tu, benda simple je kan. Okey, terus siapa lagi?
Nurin dan Nurin. Nurin dan Nurin. Ya, ya. Sambung Nurin. Faktor-faktor kegemilangan tamadun Bani Uthmaniyah. Keikhlasan para khalifah untuk menegakkan Islam yang dianggap sebagai tanggungjawab utama mereka, memerintah dengan penuh keadilan dan menjaga kebajikan rakyat dengan sempurna. Yang kedua, semangat dakwah dan jihad yang tinggi oleh khalifah dan tentera kerajaan Bani Uthmaniyah membolehkan kerajaan tersebut membuka negara-negara baharu dan dapat mempertahankan umat Islam daripada serangan tentera Rom. Yang ketiga, keadilan yang menyeluruh ditegakkan oleh khalifah yang membela golongan yang dizalimi dan lemah serta golongan bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama mereka tanpa gangguan. Yang keempat, golongan agama seperti mufti dan qazi diberikan kuasa untuk melaksanakan undang-undang Islam secara bebas dan diberikan peruntukan kewangan yang besar untuk menjalankan aktiviti keagamaan seperti pelantikan qazi dan guru-guru, pembinaan masjid-masjid serta pusat-pusat pengajian. Yang kelima, menitik beratkan pendidikan untuk rakyat dengan membina pusat-pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan pembelajaran. Pendidikan agama dianggap sebagai kewajipan utama pemerintah dan para pelajar diberikan bantuan serta kemudahan yang banyak. Guru-guru yang berkelayakan disediakan dalam bidang ilmu dan mereka diberikan gaji yang tinggi. Yang keenam, kebajikan rakyat diambil berat oleh khalifah dengan memberikan kemudahan yang sempurna seperti hospital percuma bagi golongan yang tidak mempunyai kemampuan. Selain itu, rumah-rumah perlindungan percuma juga disediakan bagi golongan yang memerlukan. Seterusnya, pembinaan pusat-pusat perniagaan yang besar dan jalan raya bagi menghubungkan para pedagang yang datang dari pelbagai benua untuk menjalankan perniagaan di wilayah-wilayah Islam. Rumah-rumah tumpangan dibina di sepanjang jalan-jalan perniagaan bagi membolehkan para pedagang berehat di sepanjang perjalanan mereka. Akhir sekali, melengkapkan tentera dan armada laut dengan kelengkapan persenjataan yang terkini bagi membolehkan mereka menjaga keselamatan negara serta melindungi pedagang-pedagang di laluan perairan antara bangsa. Okey, terima kasih Nurin. Okey, ni faktor-faktor dia lah. Kan, sebab tu Ustaz nak kamu buat nota semua tu memang kena ringkaskan sikit lah. Terutamanya tajuk-tajuk sejarah ni memang kamu kena ringkaskan lah. Kamu ambil dia punya isi utama dia je lah. Kan, tak payah ambil semua ni panjang, jenuh nak ingat lah. Okey. Yang seterusnya, faktor-faktor kemerosotan tamadun Bani Uthmaniyah. Okey. Ini Echah ada Echah? Echah ada Echah? Echah ada? Ada. Salsabila ada Salsabila? Ya, ada. Yes. Sambung Salsabila?
faktor-faktor kemerosotan tamadun Bani Uthmaniyah. Yang pertama, kelemahan penghayatan Islam dalam jiwa para khalifah. Nilai keislaman berkurangan dan tidak lagi menjadi keutamaan apabila mereka tamak untuk mengekalkan kuasa dan tahta pemerintahan antara anak-anak khalifah. Kedua, kelemahan kepimpinan apabila terdapat khalifah yang dilantik pada usia yang terlalu muda, gagal mengendalikan pentadbiran kerajaan dan menyusun strategi ketenteraan. Umat Islam ketinggalan dalam bidang teknologi yang menyebabkan musuh-musuh kerajaan Bani Uthmaniyah menguasai teknologi persenjataan dan peperangan. Okay. Keempat, penyelewengan tentera elit daripada tujuan asalnya untuk melaksanakan misi ketenteraan dan melindungi rakyat kepada menindas rakyat serta melakukan kezaliman. Pelantik menteri-menteri yang tidak berkelayakan oleh khalifah serta mereka tidak lagi mentadbir dan mengetuai peperangan dengan sendiri disebabkan mereka mula sibuk dengan hal-hal keduniaan yang tidak penting. Keenam, pembaziran khalifah terhadap sumber hasil negara seperti pembinaan istana khalifah yang hampir mencecah 1/3 hasil kewangan negara. Ketujuh, bebanan hutang yang tinggi diambil dari negara-negara Eropah sehingga menyebabkan kerajaan Bani Uthmaniyah mampu membayarnya. 8. Kelemahan sistem pendidikan yang meminggirkan pendidikan Islam dan mengekalkan pendidikan sekular. Menggalakkan pendidikan sekular. Menggalakkan pendidikan sekular. Okey. Terima kasih Salsabila. Okey. Oh, ada satu lagi last. Okey, yang tadi sebelah kanan tadi apa? Faktor yang ni lah kegemilangan kan. Yang sebelah ni pula faktor kemerosotan pula lah. Kan benda-benda negatif lah kan. Kelemahan pemerintahan, penghayatan Islam dan jiwa khalifah dia ketua tu penting bagi peranan kan. Okey. Kelemahan kepimpinan khalifah yang dilantik pada usia yang terlalu muda kan, sebab dia bila keturunan ni saya kira anak dia muda lagi dia bagi juga. Kan. Tu macam-macam lah. Dari segi teknologi lah, macam-macam. Okay, kamu ni dah Salsabila baca dah tadi. Okey, lebih pada tu lah. Okey, yang terakhir ni Ustaz baca lah. Usaha-usaha dan tindakan yang boleh dilakukan ke arah memperkukuhkan sistem pengurusan pentadbiran sebuah negara. Okey. Yang pertama, melantik pemimpin yang mempunyai ilmu agama yang cukup dan berakhlak baik serta berintegriti. Kan. Ni zaman mana pun kita perlukan pemimpin. Nanti kamu pun bila masuk mengundi nanti, kalau kita Malaysia ni kita mengundi kan, nak pilih pemimpin. Jadi kamu nak mengundi nanti pun kawasan kamu tengoklah kan, pemimpin yang kita nak lantik tu YB tu yang berhormat tu kan, adun ke parlimen ke, maksudnya kita pastikan dia orang yang baik kan, ada integriti kan. Dia tidak semestinya seorang ustaz kan, orang biasa pun tak ada masalah kan. Yang penting apa, dia ada, kita kata apa, kita ni nak pilih 2-3 orang, kita pilih yang paling rasa kurang mudarat ataupun yang paling bagus lah kan. Okay, macam tu je lah, nak buat macam mana kan. Yang kedua, mengamalkan sistem syura dalam membuat keputusan terutamanya jika melibatkan kepentingan awam.
Kan biasanya mesyuarat lah. Saya ingat kat negara kita ni biasanya pemimpin kita biasa mesyuarat pun kan. Mesyuarat lah nak buat keluarkan SOP lah, macam-macam semua melibatkan mesyuarat. Yang ketiga, menasihati pemimpin secara baik dan berhikmah serta membantu mereka menguruskan negara dengan ikhlas. Yang keempat, tidak menyebarkan berita-berita yang belum pasti dan fitnah sehingga boleh mengakibatkan huru-hara dalam masyarakat. Okay, yang kat Malaysia sekarang kita dah ada akta kita dah. Kan, kalau bawa berita yang bohong, berita yang dusta boleh masuk mahkamah, boleh didenda, boleh disaman dan sebagainya lah. Okay. Yang kelima, bersangka baik sesama Muslim, tidak melakukan perkara yang menyakiti orang lain dan saling bekerjasama dalam menjayakan agenda yang mendatangkan manfaat. Okay. Habis. Ada soalan tak? Yang kita jawab ni sikit lah ni. Soalan yang pertama. Siapa nak jawab ni? Soalan nombor 1, siapa nak jawab? Tanya semua tak jawab lah kan. Kita nak bagi nama juga lah. Husnina. Husnina ada? Ada Ustaz. Husnina, soalan nombor 1. Hujah Mekmal Sinan dilahirkan di Anatolia. Anatolia. Okay. Yang kedua siapa pula? Syakirul. Alhamdulillah. Syakirul dengar? Dengar. Ya, nombor 2 Syakirul. Saya nak baca ni sana. Nombor 2. Zaman kegemilangan kerajaan Bani Uthmaniyah bermula dari zaman B. Sultan Muhammad Al-Fatih. Berjaya menawan Konstantinia. Okey. Dua tu lah saja itu. Okey, ada soalan apa tak? Tajuk kita 3, 6, 8 orang. Ada soalan apa? Berkaitan dengan tajuk kita ni, tajuk last. Tak ada? Baca mesej Ustaz. Baca mesej? Ustaz. Baca mesej? Oh, mesej dah ni ya? Chat. Saya ingat dekat WhatsApp. Ustaz. Chat. Oh, Amni tak sihat. Okay. Kita stop dulu lah.